Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Eza Ilmi bin Wan Zahari, nombor metrik 260470. Saya daripada Grup Q Kuantan. Tajuk tugasan saya iaitu kesan kejatuhan ringgit Malaysia pada ekonomi. Pengenalan. Desa warasa ini, sektor ekonomi negara sedang dilanda kemiskinan dan tidak stabil. Bukan saja negara Malaysia, malah negara-negara luar turut mengalami masalah yang sama. Ekonomi sebuah negara adalah berkait rapat dengan nilai mata wang negara tersebut. Nilai mata wang yang merupakan salah satu inisiatif untuk mengekalkan kedaulatan politik. Wang adalah item yang digunakan untuk urusan pembayaran barangan atau perkhidmatan dan pelunasan hutang atau sebagai alat pertukaran. Selain itu, berdasarkan kajian Ahmad Hassan, beliau menemukan bahawa medium pertukaran dan pengukur nilai adalah fungsi-fungsi wang. Antara masalah-masalah berkemungkinan besar akan terjadi iaitu penyusunan nilai mata wang terus berlaku adalah seperti masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, kejatuhan harga sektor hartanah dan pasaran saham. Sektor ekonomi di Malaysia dikategorikan kepada tiga. Pertama, sektor primer adalah kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah seperti pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan, perhutanan. Sebagai contoh, kayu cengah, merati, seraya, penghasilan dan pembuatan perabot, pelapis, kertas dan juga penggunaan kayu-kayu yang berharga tinggi. Sektor kedua iaitu sekunder, merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan bahan mentah. Industri yang sedia ada memproses bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Contoh industri berasas sumber industri iaitu getah, kelapa sawit. Dan yang ketiga, sektor tertier merupakan sektor yang menawarkan pelbagai perkhidmatan di mana ia merupakan salah satu peranan yang sangat penting kepada pembangunan negara. Sektor ini dikenali sebagai sektor perkhidmatan. Antara contoh tergolong dalam sektor perkhidmatan ialah pelancongan, perdagangan, pengangkutan dan pendidikan. Impak kejatuhan mata wang ringgit. Salah satunya itu sektor import dan ekspor terkesan daripada fenomena kejatuhan nilai ringgit kerana proses ini melibatkan transaksi dengan mata wang asing. Yang kedua, barangan import yang dibekalkan kepada negara Malaysia akan menjadi lebih mahal. Kadar pertukaran ringgit yang rendah, negara terpaksa membelanjakan lebih banyak wang untuk membayar barangan ekspor. Dan juga produk tempatan menjadi lebih murah. Faktor kejatuhan ringgit Malaysia. Penyusutan mata wang ringgit berlaku adalah disebabkan wujudnya perkembangan global yang tidak menggalakkan. Faktor luaran yang menyumbang kepada kejatuhan nilai mata ringgit masa kini adalah seperti kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan ketidaktentuan di China. Sektor import dan ekspor yang terkesan daripada fenomena kejatuhan nilai ringgit, proses ini melibatkan transaksi dengan mata wang asing. Manakala barang import yang dibekalkan di Malaysia adalah lebih mahal. Seterusnya, kesan kepada ekonomi negara. Tahap pelaburan dan ekonomi menjadi lebih rendah. Inflasi dalam negeri boleh mencapai tahap yang lebih tinggi berikutan daripada penyusutan nilai kadar pertukaran yang besar dan berterusan. Ekonomi kecil lagi terbuka seterusnya menyebabkan harga barangan import meningkat. Negara terpaksa mengimport semula komoditi makanan. Pengekspor akan mendapat manfaat daripada kejatuhan nilai mata wang ringgit ini. Pembentukan modal untuk ekonomi Malaysia. Salah satunya FDI, Foreign Direct Investment, menarik pelabur asing untuk menjalankan projek pelaburan. Ditubuhkan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, MIDA, untuk menguruskan urusan pelaburan asing dalam negara. Kepentingan utama pelaburan asing di negara Malaysia dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk meningkatkan produktiviti dalam industri ekonomi, tenaga kerja rakyat yang mahir dan separuh mahir. Pelaburan asing sebagai penggerak utama pembangunan negara dari segi infrastruktur. Kesan pindaan kadar. Kesan pindaan kadar pertukaran kepada inflasi merujuk kepada pergerakan kadar pertukaran nominal dalam negeri yang boleh terjadi melalui dua saluran, iaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung merujuk kepada naik turun kadar pertukaran yang mendatangkan kesan secara terus kepada harga barang siap dan import. Dalam konteks ini, penyusunan nilai ringgit menyebabkan kenaikan kos barang siap import dalam ekonomi tersebut. Bagi saluran tidak langsung pula bermasuk kadar pertukaran yang akan mempengaruhi kos import bagi firma yang menggunakan input dan import dalam pengeluaran barangan perkhidmatan tempatan. Seterusnya, implikasi. Nilai mata wang yang rendah telah memberi ruang kepada
negara Malaysia untuk bersaing dalam pasaran ekspor global. Nilai mata wang yang rendah akan menambah ciri tarikan pelancong ke Malaysia untuk melancong dan belanja sekaligus meningkatkan sektor pelancongan negara. Menghapuskan cah pemurnian visa kepada pelancong luar. Seterusnya, langkah mengatasi merancang kewangan dengan lebih bijak. Antaranya ialah persediaan terhadap krisis ekonomi. Langkah utama adalah mengamalkan sikap berjimat cermat. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam semua aspek kehidupan. Konsep ekonomi seperti mikro dan makro ekonomi digunakan secara langsung dalam pengurusan kewangan. Berurusan dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK untuk mendapat bantuan dari negara Malaysia. Dan seterusnya, menghadiri kempen pengurusan kewangan, seminar dan perkongsian yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan, NGO dan sebagainya daripada media sosial seperti podcast, YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya. Kesimpulannya, fenomena penurunan nilai mata wang yang berlaku pada bila-bila masa saja dan tiada siapa yang mampu meramalkan bilakah krisis ekonomi akan berakhir serta menjangka adakah krisis ekonomi akan semakin pulih atau semakin buruk. Penyusunan nilai mata wang sesebuah negara sudah semestinya memberi kesan langsung kepada ekonomi, di mana ia mendorong kepada ekonomi tidak stabil. Ekonomi yang tidak stabil pula akan memberi kesan kepada pengguna, pendapatan rakyat, dan diharapkan agar pihak yang bertanggungjawab merakumi individu, keluarga, pihak kerajaan, NGO dan sebagainya sentiasa berganding bahu dalam usaha untuk memajukan sektor ekonomi negara supaya negara harmoni dari segi kedaulatan perpaduan, kemajuan agar setara dengan negara-negara maju yang lain. Sekian, terima kasih daripada saya.